KPM. La 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 la. Cantiknya beg. Memang cantik lah sebab esoknya hari jadi isteri saya nombor yang ke-1. Wah, dia mesti suka ni. Ini pun cantik. Assalamualaikum Kak. Ini berapa harganya Tak mahal dik, murah je. Berapa harganya? 150 boleh? 150. Saya punya bajet RM50 je. RM150 tu mahal. Ada RM50. Mana ada mahal kalau untuk isteri awak? Macam mana tahu nak beli untuk isteri saya ni? Saya dengar tadi. Tak ada ke yang bawah RM50? Saya ada RM50 je. Okey, kalau macam tu, kalau RM50, lebih baik awak belajar dengan saya buat beg lebih bermakna untuk isteri awak. Buat beg sendiri? Ya, senang je. Okey, sekejap. Awak ni siapa sebenarnya? Penjual ke atau orang lain? Saya jadi penjual pun boleh, saya cikgu. Cikgu pun boleh? Ya. Cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Saya Akmal Nazri. Selamat datang ke tahap 2. Apa khabar murid-murid semua, sihat? Alhamdulillah. Saya pasti anda semua dah tahu dah guru yang mengajar kita bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Inilah dia Cikgu Siti. Apa khabar Cikgu Siti? Alhamdulillah, sihat Akmal. Alhamdulillah. Baik, bukan saja Cikgu Siti yang ada dekat sini, malah kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita, tak lain tak bukan iaitu Cikgu Ilda. Assalamualaikum Cikgu Ilda. Apa khabar? Senyum sikit. Itu dia. Baik Cikgu, saya pasti ramai murid-murid tertanya kan, Cikgu Siti nak ajar apa kali ini di dalam mata pelajaran pendidikan seni visual? Apa kaitannya nak buat beg sendirilah semua tadi tu Cikgu Siti? Okey, untuk hari ini Akmal, kita akan belajar menghasilkan beg serbaguna. Di mana kita akan gabungkan bidang ataupun teknik untuk menghasilkan beg tersebut. Kalau Akmal tengok dekat sini, ini adalah beg yang kita akan hasilkan nanti, iaitu teknik gabungan bidang membentuk dan membuat binaan yang kita gabungkan. Okey, untuk subjek tahun 6 mesti gabungkan teknik ataupun bidang lah. Okey, kat sini kita akan gabungkan dengan teknik motif yang dihasilkan menggunakan teknik mozaik. Itu yang kita akan belajar kali ini, iaitu membuat dan membentuk dan membuat binaan beg serbaguna. Betul Cikgu Siti? Betul. Jadi tunggu apa lagi, jom kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu Siti. Okey, sebelum tu Akmal, saya akan terangkan alat dan bahan yang perlu kita gunakan untuk menghasilkan beg serbaguna ni. Betul. Okey, antaranya ialah kain felt ataupun kita boleh guna kain yang kita kita recycle semula dekat rumah. Boleh saya angkat ke Boleh Cikgu? boleh kita gunakan. Kat sini ada Ini pelbagai jenis warna. Kita boleh guna warna-warna yang kita gemari lah. Cuma apa yang cikgu nak tekankan hari ini, kita akan pilih warna kontra. Warna kontra. Warna kontra. Apa itu warna kontra? Nanti cikgu akan jelaskan. Okey. Seterusnya ialah kita akan gunakan kat sini kita ada gunting. Okey. Tapi Akmal, masa kita guna gunting, kita perlu berhati-hati sebab kita perlu mengutamakan keselamatan bagi mengelakkan sebarang kecederaan. Betul tu Cikgu Siti. Okey, alat yang seterusnya ialah kita perlukan gam. Okey, gam yang kita perlu gunakan bukan gam yang biasa tu. Gam ini cepat lekatlah. Okey, yang seterusnya ialah kita perlukan pensel untuk membuat lakaran. Itu saja, sangat mudah alat dan bahan yang kita akan gunakan. Okey, Akmal, seterusnya cikgu nak terangkan bahasa seni yang akan kita aplikasikan dalam penghasilan produk kita pada hari ini. Iaitu yang pertama ialah bentuk. Bentuk. Apa itu bentuk? Bentuk ialah produk yang kita akan hasilkan ialah 3 dimensi. Macam kalau kita tengok beg ni, kita panggil produk yang ada bentuk 3 dimensi. Betul. Sebab kita boleh sentuh, kita boleh lihat dan kita boleh pusing. Kalau lukisan tu 2 dimensi. 2 dimensi. Okey, yang seterusnya ialah ritma dan pergerakan. Apa tu cikgu? Macam mana dalam produk ada ritma dan pergerakan? Digerak-gerak ke?
Tak. Okey, cuba tengok dekat sini. Motif ni seolah-olah nampak seperti ombak. Nampak ombak. Dia ada bergerak macam tu kan. Itulah yang dinamakan bahasa seni dalam penghasilan karya. Bukanlah dia boleh bergerak tu. Tak. Dan bahasa seni yang seterusnya ialah tadi cikgu sebut bentuk. Bentuk 3D. Yang kedua ritma dan pergerakan dan yang terakhir ialah kontra. Kontra tadi contohnya cuba tengok dekat beg ni. Cikgu pilih warna biru yang gelap. Kemudian motif cikgu guna warna kuning cair supaya bila kita motif tersebut nampak timbul. Kalau sama warna nanti motif tu tenggelam tak dapat dilihat dengan lebih jelas. Itu adalah alat dan bahan serta bahasa seni yang kita akan aplikasikan pada hari ini dalam penghasilan karya hari ini. Baik. Itu dia. Cikgu, murid-murid dekat rumah tu diorang nak sangat buat beg ni, cikgu dah tak sabar-sabar dah. Tapi kepada anda semua, kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda, jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam tahap berapa, cikgu? Tahap 2. Cantik, cikgu. Didik TV KPM. Hai. Masih lagi menyaksikan tahap 2 bersama dengan saya, Akmal Azri. Tadi kan murid-murid semua nak buatkan beg. Inilah masanya. Jadi, Cikgu Siti, jom kita mulakan kelas kita. Okey, cikgu harap murid dekat rumah dah bersedia dengan alat dan bahan yang cikgu telah terangkan tadi. Jadi sekarang kita nak hasilkan beg seberguna kita yang menggabungkan teknik mozaik dalam penghasilan beg ni. Okey, Akmal, sebelum kita menghasilkan beg, kita perlu menghasilkan satu lakaran supaya kita dapat merancang apa proses yang kita akan laksanakan. Okey, supaya kita tak kalau kita terus buat, nanti kalau dah rosak ataupun silap, tak boleh patah balik kan. Jadi kita akan buat lakaran terlebih dahulu. Okey, jom sama-sama lihat cikgu untuk menghasilkan lakaran beg seberguna. Boleh. Okey, kita akan gunakan kain felt. Okey, cuba Abang Akmal angkat satu kain felt tadi. Mana-mana saja. Mana-mana pilih je warna apa. Okey, saya ambil warna ni, cikgu. Okey, warna hijau. Okey, saiz dia adalah saiz kertas A4. Betul. Okey, jadi lakaran, cikgu akan hasilkan lakaran dekat papan putih. Okey, seperti ini. Okey, ini lakarannya. Ini cikgu label dengan kain, nama dia kain felt. Okey, kain felt. Okey, saiz dia kertas A4. Kemudian apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu menggunakan pembaris. Abang Akmal, tolong angkat pembaris. Ada tak dalam tu? Ada, cikgu. Okey, ada kita akan menggunakan ukuran sentimeter. Okey, jadi kita dari mula kat sini sehingga atas ni ukur 12 cm. Okey, saya ukur sekarang ke, cikgu? Okey, saya ukur sekarang. Saya ambil warna ni lah, cikgu. Boleh. 12 cm. Okey, 12 cm. Siap, cikgu. Sudah? Okey. Abang Akmal cuba lipat naik atas. Lipat ke lipat kan? Lipat 12 cm tu. Okey, 12 cm kan? Ya, betul. Macam itulah kita nak buat lakaran. Kita nak ajar cuba lipat. Okey, kita lipat, cikgu. Kita lipat. Dah, cikgu? Okey, dia akan jadi. Okey, dia akan jadi bentuk macam ni. Okey, saya ingat dia blue. Kenapa saya ingat tu, cikgu? Tak apa, kita padam. Okey. Ini dah jadi 12 cm, betul? Okey. Ini 12 cm, cikgu. Okey, cuba tengok dekat Abang Akmal kita dah jadi 12 cm. Itu adalah ukuran yang kita akan gunakan nanti. Okey, bagus sangat Abang Akmal. Cikgu harap murid kat rumah dapat mengikut langkah yang pertama tadi. Okey. Setelah cikgu akan gariskan 12 cm. Okey, jadi yang kedua pun akan 12 cm sebab kita akan lipat jadi dua bahagian kan? Okey, jadi 12. Ya, okey, kat sini pun 12. Okey. Situ pun 12 juga, cikgu. Okey. Yang selebihnya tak perlu ukur. Kita nak ukuran yang tepat adalah 12 dan 12. Okey. Saya tandakan dulu, cikgu, 12. Okey, dan lepas tu bagus. Letak tepi lakaran yang pertama. Ini dah. Dah. So letak tepi. Ni yang nombor 2 pula. Kita ada lakaran yang kedua. Okey, lakaran yang kedua ialah cikgu padam yang ni. Okey, boleh, cikgu. Cikgu padam yang ni. Okey.
Ambil kain fat yang kedua. Boleh cikgu. Saya nak kalau kontra cikgu. Boleh. Betul. Abang kemarin menggunakan bahasa seni iaitu kontra. Okey, warna kuning. Saya nak warna kuning cikgu. Okey, kain fat yang kedua. Okey, kain fat. Okey, kita nak buat lakaran motif. Jadi Abang Akmal tak payah buat lagi, cikgu yang akan terangkan. Okey, lakaran motif tadi kita akan menggunakan motif yang seperti ombak. Okey, motif ombak. Tapi kita akan menggunakan teknik mozaik. Okey, macam mana kita nak lakar motif ombak? Okey, gunakan pensel. Kalau cikgu guna pen penanda ni, tapi awak boleh guna pensel supaya mudah untuk padam nantilah kalau ada kesilapan. Okey. Okey, yang pertama. Okey. Yang kedua. Okey, motif ombak awak boleh ikutlah kesesuaian saiz yang awak nak. Okey. Kemudian kita akan tandakan macam ni. Okey. Cikgu, lakaran ini dia bergantung ombak, nak kena buat ombak ataupun terpulang cikgu sebenarnya? Terpulang. Untuk motif hari ini cikgu pilih ombak. Okey. Untuk murid kat rumah tak semestinya awak tiru sama seperti cikgu. Kita perlu kreatif untuk hasilkan produk-produk yang lebih menarik. Ini adalah sebagai salah satu contoh. Okey. Kenapa cikgu tanda garis-garis kat sini? Kat sini adalah tanda di mana kita akan gunting. Gunting. Lepas tu kita akan susun semula pada atas beg kita secara bersebelahan dan tidak bertindih kerana teknik mozaik tidak boleh bertindih. Kita tampal nanti mesti bersebelahan. Ada ruang sedikit antara tampalan tersebut. Jika bertindih, dia dikenali sebagai collage, bukan mozaik. Jadi kita tak boleh salah konsep lah. Kita perlu collage susunan bertindih. Kalau mozaik susunan bersebelahan. Jadi alat yang kita akan gunakan sangat mudah iaitu kain felt, pensel untuk lakaran dan gunting untuk menghasilkan guntingan-guntingan nantilah. Itu saja lakaran kita, Akmal. Mudah kan? Mudah saja, tapi cikgu. kalau kita tengok, kalau kita tak buat, kita tak tahu pengalaman tersebut kan? Kita tak rasa pengalaman tak guna juga. Ya, betul. Nanti kita kena, selepas kita buat lakaran, baru kita aplikasikan dalam penghasilan produk tu. Macam tu. Okey, faham cikgu. Habis yang tu kita nak buat sekarang ke macam mana cikgu? Nanti kita belajar jugalah. Mestilah nak kena buat juga. Mana boleh buat lakaran je. Iya cikgu, bukan apa. Saya tak sabar sebab nampak yang lakaran pertama dah siap. Okey, nampak tu semangat cikgu nak murid-murid di rumah. Semangat macam Abang Akmal untuk menghasilkan karya kita pada hari ini. Baiklah, kita nak berdiri rehat sekali lagi pada adik-adik semua. Jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam tahap berapa cikgu? Tahap 2. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan tahap 2 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Siti kita. Cikgu Siti, bila kita nak buat ni? Kenapa saya dah siap dah ke? ni. Yang pertama punya lakaran ni cikgu. Ini bila nak tambah-tambah, nak gunting-gunting ni cikgu. Okey, jom kita teruskan dengan proses menghasilkan produk kita pada hari ini iaitu beg seberguna. Okey, langkah yang pertama kita perlukan pembaris macam cikgu terangkan dalam lakaran. Abang Akmal dah buat sambil masa cikgu buat lakaran tadi dia dah buat dah. Jadi cikgu yang belum buat. Okey, jadi cikgu akan ukur. Okey, kat sini ada kain felt. Ambil pembaris, ukur 12 cm. Okey, kalau macam cikgu dah tera dah. Tak payah ukur, cikgu dah tahu dah. Okey. Cuba kita tengok Abang Akmal dengan cikgu sama tak walaupun cikgu tak guna pembaris. Takkan pembaris cikgu. Okey, sama tepat Okey, kita dah guna. Okey, kita tekan kat bawah ni Abang Akmal. Okey, sudah. Tekan. Kemudian apa yang kita akan gunakan ialah ni. Apa ni? Pita pelekat Pita pelekat. Okey, jadi cikgu dah potong pita pelekat ni. Okey, pita pelekat ni tebal macam ni. Okey, jadi cikgu dah potong supaya dia jadi halus je. Halus je kan. Okey, jadi kita akan tampal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Okey, Abang Akmal boleh buat sama macam cikgu. Okey, buka.
Okey, kita tampal kat sini Okey. So buka dulu yang ni lah cikgu buka, lepas tu kita tampal. Okey, buka dia punya ni. Aha. Okey, Saya cikgu buka akan buat dulu. satu dulu. Kita buka. Okey, dah cikgu. Okey. Wah, cikgu, saya masih terkejut lah cikgu. Kenapa? Cikgu tidak perlu memakai pembaris. Cikgu tahu. Sebab dah biasa buat ya. Jadi bila dia kebiasaan tu, kita tengok pun kita dah tahu. Ya, cikgu. Okey. Okey, ni nak tampal mana cikgu? Okey, Bahagian okey. bawah ke atas? Kan 12 cm tadi yang kita lipat tu kan? Aha. Okey, kat bahagian tepi ni. Sini. Tepi tu. Oh, okey. di situ. Tampal. Okey. Baik, saya tampal cikgu. Okey. Okey. Tampal sama-sama. Okey, cikgu tunjuk Bismillahirrahmanirrahim. dekat awak Okey, ni nampak ni. Cikgu tampal kat sebelah kiri dan sebelah kanan dan sebelah kiri. Jom kita Ni, tampal. betul cikgu Okey, betul. Kan? Okey. Kiri dan kanan Okey, kiri dan Okey, kanan. kita Dia kalau tampal. terlebih kita hanya potong sajalah Ya, sikit betul. saja kan Cikgu cikgu? dah ukur dah pita pelekat ni. Awak ikut je saiz tu. Oh, okey. Baik. Okey, Ya, sini dia. Okey, dia akan jadi macam ni. Macam Okey, lepas tu kita lipat naik atas. Okey. Okey, kita gabungkan dia. Kita masa gabung tu tekan-tekanlah sikit. Tekan-tekan sikit cikgu Okey. Ni kat bawah tadi. Sekejap, cikgu, saya tengok. Cikgu dah siap ke? Okey, dah tekan-tekan sikit supaya Okey. melekat. Lepas tu kita buat apa cikgu? Lepas tu langkah yang seterusnya kita akan lipat yang lebihan tadi yang kita tak ukur tu kan? Lipat ke bawah. Oh, lipat ke bawah cikgu Ya, jadi macam ni. Baik. Okey, dah siap dah beg seberguna kita ni. Tapi kita ada langkah yang seterusnya lagi, iaitu kita akan gunakan motif ombak yang mengaplikasikan teknik mozaik di bahagian hadapan beg kita. Okey, cuba tengok. Ini adalah beg kita kan? Okey, kita tengok sama-sama Ini cikgu punya dan ini saya punya, ni abang Akmal punya. Okey, sekarang ni kita letak tepi dulu beg kita ni. Okey, kita nak tengok kepada motif kita. Okey, cikgu dah buat lakaran motif pada kain felt yang kedua, iaitu warna yang kita pilih yang kedua tu lah, warna kontra tu kan. Okey, motif yang sama seperti yang kita belajar tadi yang lakaran tu. Okey, jadi kita akan gunting bentuk motif tersebut. Okey, kita akan gunting. Okey, Abang Akmal, cikgu bagi dekat Abang Akmal. Terima kasih. Okey, ni cikgu punya. Okay, kita akan gunting sama-sama Okey, kita gunting. Baik, gunting. Cikgu, ala-ala kita tengah potong-potong ni cikgu kan, mungkin cikgu boleh juga kongsikan apa antara kesilapan yang nampak seperti mudah tapi ia memberikan kesan kepada kita punya proses kita ni cikgu. Okey. Yang paling penting ialah masa kita menggunting tu. Kadang-kadang kita rasa macam terlalu teruja untuk gunting sampai kita lupa tentang keselamatan. Okey, pastikan semasa menggunting, kita gunting dengan penuh berhati-hati dan gunting tersebut tidak diajukan pada kawan-kawan. Macam ni kan. Itu hanya sekadar lakonan saja Sekadar lakonan saja. Jangan tiru aksi ni, okey? Okey, jadi masa menggunting tu pastikan hati-hati. Dan masa sampah yang terhasil jangan sepahkan dalam bilik darjah. Kutip sampah. Sebab semasa kita menghasilkan karya pendidikan seni visual ni, kita mengutamakan nilai-nilai murni seperti menjaga kebersihan. Betul. Okey, jadi kat sini cikgu dah gunting dah tadi motif kita. Motif ombak. Okey, nampak cikgu ni potong dua-dua kan? Ya, betul. Cikgu dah dapat dah motif kita, iaitu motif ombak ni kan? Okey, langkah seterusnya kita ambil satu sahaja dahulu. Okey, yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. Jadi kita ambil yang pertama dulu. Okey, letak bawah. Kita gunting kepada bentuk-bentuk kecil. Satu. Okey. Okey, saya pun dah siap dah cikgu. Gunting. Saya dah siap gunting. Tampal. Gunting. Macam tu je? Tampal. Okey, kita potong yang pertama, cebisan yang pertama. Okey. Sapukan gam. Okey, sekejap cikgu buka gam Okey. Sapukan gam. Okey, gam kena guna gam yang kuat lah kan. Gam yang kuat. Kalau gam yang biasa tu tak boleh cikgu nanti dia mudah tanggal. Okey. Dekat sini. Okey, tampal kat sini. Ini potong semua satu-satu lah cikgu? Ya. Sebab dia teknik mozaik. Kita nak susun secara bersebelahan. Okey, aku tengok dulu cikgu Okey, ini kita gunting lagi. Okey, murid-murid boleh tengok cikgu buat Alright. Okey, macam tu saja cikgu Ya, betul. Kita guna gam. Kita tampal. Macam tu. Okey. Okey, senang je. Senang cikgu. Kalau nampak susah, tapi kalau kita belajar, insya-Allah kita boleh
Buat. Cikgu, apa akan jadi kalau kita potong dulu kan? Potong semua, potong kecil-kecil. Lepas tu Baru tiba-tiba dia keliru. Dia macam yang mana satu tadi ya? Itu macam betul. mana pula cikgu? Itu sebab cikgu kata kita kena potong satu-satu supaya kalau kita letak atas meja nanti, kalau bersepah awak dah tak tahu mana satu susunan yang betul. Dia macam puzzle jugalah cikgu kan? Dia macam kita main puzzle tu. Kita sama juga satu. macam yang tengah hadapi oleh saya cikgu. Ya. Sudah. Masa satu ni cikgu. Tapi tak apa. Masa satu ni cikgu. Itu adalah proses kita belajar. Bila kita belajar, kita tahu, ini kesilapan saya. Macam mana? Jadi lepas ni, nak buat lagi tak macam tu? Tak nak dah cikgu. Tak nak dah kan. Jadi okey. Abang Akmal bagi kat cikgu Gam. okey. Kalau macam tu, Abang Akmal tengok dulu. Murid-murid dekat rumah tengok. Cikgu buat. Okey, nanti kita boleh buat di rumah. Okey, nampak cikgu susun. Okey, sebab apa Abang Akmal? Masa kita menghasilkan karya ni, ada satu lagi nilai murni yang kita belajar. Abang Akmal rasa apa? Apa dia? Bermula daripada huruf S. Sabar cikgu. Ya, betul. Nampak tak sabar tak cikgu susun? Sabar. Sabar kan. Nampak cikgu, walaupun ini mengambil masa kan. Kita kena sabar. Macam tadi Abang Akmal kata nak gunting cepat lah. Macam ni lah. Tu tak sabar jadi apa? Dah tersalah. Kan? Tapi tak apa. Itu adalah proses kita belajar. Kita belajar daripada kesilapan. Okey, kat biar sini. Orang cakap apa tak cikgu? Biar lambat, asalkan selamat. Okey, ini motif yang seterusnya. Okey, kita gunting. Okey, tak apa. Cikgu buat slow-slow. Boleh cikgu. Okay, cikgu pun, walaupun cikgu ni cikgu, dah biasa buat. Tapi cikgu tak berani gunting semua. Kenapa cikgu? Nanti cikgu keliru. Keliru kan? Ya, macam sekarang saya ni cikgu. Saya masih memikirkan bahagian mana satu. Tapi boleh, Akmal, macam masa kita potong tu, kita labelkan nombor. Kita labelkan, jadi kita boleh ingatlah susunan kita. Okey? Boleh? Abang Akmal lepas ni buat yang lebih baik, okey? Okey, cikgu. Okay. Memandang untuk pengetahuan Abang Akmal, saya. Okey, kalau kali pertama kita buat sesuatu karya tu salah ataupun kurang menarik kan? Tapi apa yang kita boleh tingkatkan diri kita ialah kita buat semula dan kita tunjuk pada guru kita yang kita ada usaha untuk memperbaiki. Jadi dekat situ pentaksiran akan berlaku di mana cikgu nampak usaha murid untuk buat yang lebih baik. Tak semestinya kalau salah sekali, salah selamanya. Betul. Kan? Saya sukalah buat benda-benda dengan cikgu sebab walaupun saya telah melakukan kesilapan tapi cikgu sering memberikan kata-kata positif cikgu. Itulah tugas seorang guru di mana kita adalah sebagai seorang pendidik di mana kita bimbing anak murid kita. Okey, kat sini Abang Akmal. Tengok ni Abang Akmal. Cikgu nak buat magic. Buat magic cikgu? Macam mana tu cikgu? Cikgu punya dah siap. Itu bukan magic cikgu. Okey, tak apa Abang Akmal. Kita belajar. Okey, nanti kat rumah pun boleh buat. Nanti Abang Akmal duduk kat rumah dengan murid-murid di rumah pun boleh buat. Okey, langkah seterusnya Abang Akmal. Yang atas tu macam mana tu? Cikgu nak Abang Akmal tengok cikgu tau. Okey. Okey, kita ada guna kain velcro ni. Mana yang macam dekat kasut sekolah kita tu. Yang bunyi dia boleh tampal-tampal kan. Keseret ya, betul. Kita letakkan gam kat belakang. Okey. Kita letak kat belakang. Lepas tu kita letak dekat atas ni. Okey. Satu lagi bahagian kita letak kat bawah lah. Dekat bawah lah. Kat bawah. Okey. Supaya nanti kita boleh tutup dan buka beg kita dengan mudah. Okey, cikgu tunjuk. Okey, cikgu. Okey, itu dah dia. Siap. Dah. Tapi kita kena tunggulah beg kita kering kejap kan sebab ada gam kan. Berapa lama tu cikgu? Okey, bergantung lah kan? Bergantung pada kita lah sebabnya apa nama kita nak pastikan dia kering kan. Okey, dah jadi. Okey, Abang Akmal cuba pegang yang ni. Cikgu bagi hadiah dekat Abang Akmal. Yang mana cikgu? Supaya boleh jadikan rujukan dekat Abang Akmal. Okey. Kat sini bila dah kering, okey dah jadi macam ni. Ni beg cikgu. Okey, ni beg Abang Akmal. Cuba tengok Abang Akmal buka tadi ada bunyi srek tu kan. Okey. Saya buat lagi sekali. Jadi beg kita boleh guna. Kita boleh letak handphone, kita boleh letak duit. Ini saya tunjuk dalam ni cikgu Boleh. Ini saya rasa kalau jadikan bekas pensel. Bekas pensel pun boleh nampak ataupun mungkin kita tahu kan murid zaman sekarang nak beli orang kata wallet cikgu Ya betul. kan.
Okey, Cuba lepas tengok tu boleh pemegang. letak dalam ni. Betul. Kalau kat ujung tu Abang Akmal ada pemegang dia kan. Kita boleh tambah aksesori lain lah untuk pemegang. Kalau macam cikgu, cikgu perempuan, cikgu suka yang tali panjang-panjang. Itu macam mana pula cikgu nak Kejap tambah? cikgu nak buat Okey, cikgu buka ni. Cikgu gunakan tali ni. Okey, tali ni adalah manik-manik je. Okey, cikgu susun kat dalam. Cikgu masukkan kat dalam. Okey. Okey, lepas tu cikgu tutup beg cikgu. Gitu cikgu. Ya, mudah je. Ya, mudah Dah jadi saja. beg tangan. Okey, nampak tak? Okey, Abang Akmal, sebab dalam kelas kita ada murid lelaki, kita Betul. ada murid perempuan. Kalau murid lelaki cikgu suruh pakai macam ni nak tak? Tidak cikgu. Mestilah tak kan. Jadi kita kena pilih lah yang bersesuaian dengan diri kita, minat kita. Okey, betul jom tu, Abang cikgu. Akmal angkat yang beg warna biru abang. Yang warna biru cikgu ya. Tak ada? Ini dia. Okey, nampak tak hasil produk kita hari ini iaitu membentuk dan membuat binaan beg seberguna dengan mengaplikasikan gabungan teknik iaitu membuat beg seberguna dan motif teknik mozaik. Okey, Abang Akmal. Kat sini cikgu nak terangkan bahasa seni yang kita dah belajar tadilah. Okey, bentuk. Bentuk apa Bentuk beg. Bentuk beg. Bentuk beg. Okey, kontra tadi apa Kontra dia warna dia. Ya, pandainya. Ya. Cikgu nak bagi 5 bintang untuk Abang Akmal. Jadi 5 je? makan penuh lah tu. Okey. Okey. Nah, warna kontra dari segi warna. Okey, yang seterusnya yang terakhir tadi ritma dan pergerakan. Kat mana ritma dan pergerakan yang Itu cikgu yang ada ombak tu cikgu. Ya, nampak tak ombak nak seakan-akan nampak dia macam bergerak kan? Betul. Itu sahaja yang kita belajar hari ini yang mana kita mengaplikasikan bahasa seni dalam karya gabungan. Ya. Okey, baik cikgu. Jadi kalau macam murid-murid ataupun guru-guru nak buat bahan bahan rujukan tu kat mana cikgu? Sekarang ni semua di hujung jari. Jadi kita boleh dapatkan segala maklumat atau contoh-contoh penghasilan karya dalam portal Delima. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Siti yang telah mengajar kita di dalam mata pelajaran pendidikan seni visual iaitu babnya lagi sekali saya beritahu adalah membentuk dan membuat binaan beg serbaguna. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Siti dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita. Baiklah kepada murid semua, kita akan jumpa lagi di dalam tahap 2 seterusnya. InsyaAllah dengan saya, Abang Akmal. Ingat sentiasa jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.